Apabila tiba masanya untuk menghadapi musuh, persoalan yang tidak dapat dielakkan timbul sama ada ia berbaloi dengan pengorbanan. Ramai yang akan menimbang sebab dan kemungkinan apabila mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi bagi sesetengah orang itu adalah janji yang telah mereka berikan dan rasa tanggungjawab yang tidak ada harganya walaupun dengan kos nyawa mereka. Bagi Adnan bin Saidi tidak ada keraguan apabila tiba masanya. Semuanya adalah pilihan, kecuali berundur. Adnan berasal dari orang-orang Malaya Islam Minangkabau, sebuah masyarakat matrilineal yang terkenal dengan kejujuran, pendidikan, dan sifat kerja keras mereka. Dalam keluarga, Adnan adalah yang paling tua dan secara semula jadi yang paling bertanggungjawab. Adnan seorang yang baik dan bijaksana, juga seorang yang menghormati disiplin di atas segala-galanya. Mengikut jejak langkah kaumnya, Adnan bin Saidi seterusnya menjadi seorang yang terpelajar. Dia belajar di Sekolah Ramal Pekan Sungai, di mana dia adalah salah seorang pelajar yang paling rajin. Selepas tamat pengajian, beliau menjadi guru pelatih. Walaupun dia mempunyai kerjaya perguruan, Adnan meninggalkan semuanya pada tahun 1933 untuk menyertai regimen Malaya yang baru ditubuhkan. Pada masa itu, dia berumur 18 tahun. Regimen Askar Melayu Diraja, yang juga dikenali oleh penduduk tempatan sebagai Askar Melayu, telah ditubuhkan pada 1 Mac 1933. Regimen adalah unit eksperimen 25 orang Malaya di bawah perintah seorang pegawai British kerana British tidak pasti sama ada orang Malaya yang mempunyai perangai mudah mesra akan menerima kehidupan tentera yang ketat dan disiplin. Walaupun orang Malaya tidak mempunyai tradisi ketenteraan dan jauh daripada memiliki reputasi Gurkha, mereka dengan cepat membuktikan diri mereka sebagai tentera yang berdisiplin tinggi dan boleh dipercayai oleh Empire British. Moto regimen, taat dan setia, jelas menunjukkan jenis lelaki yang terkandung di dalamnya. Memandangkan penggabungan orang Malaya ke dalam tentera kelihatan agak berjaya, unit itu mula merekrut lebih ramai penduduk tempatan. Unit eksperimen tidak lama kemudian menjadi regimen dan pada tahun 1939 ia telah diperluaskan kepada saiz batalion. Sejurus sebelum Amerika Syarikat memasuki perang pada Disember 1941, dua batalion membentuk Brigade 1 Malaya. Kejaya tentera Adnan tidak lama selepas unit itu ditubuhkan, orang Malaya yang pertama menjadi NCO dan tidak hairanlah bahawa Adnan bin Saidi adalah NCO Malaya yang pertama. Setelah berada di unit itu sejak awal dan menjadi rekrut terbaik, Adnan dinaikkan pangkat ke pangkat sarjan pada tahun 1936. Walaupun sebagai seorang lelaki muda berusia awal 20-an, kredibilitinya dalam unit itu sangat besar. Pada tahun 1937, beliau telah dipilih untuk mewakili platunnya di perarakan tentera London sebagai penghormatan kepada kenaikan takhta Raja George ke-6. Peristiwa ini mengukuhkan rasa tanggungjawab yang dirasakan Adnan terhadap perkhidmatan tenteranya. Pada masa itu, Adnan juga berkahwin dengan Sofia Fakir. Beliau merupakan seorang guru di kampung asalnya di Kajang. Mereka kemudiannya mempunyai dua anak lelaki dan seorang anak perempuan. Seiring dengan berlalunya masa, kejaya ketenteraan Adnan berkembang dengan baik dan dia mendapat satu lagi kenaikan pangkat pada tahun 1938. Pada tahun berikutnya, dia dihantar mengikuti kursus pegawai. Selepas menamatkan kursus itu, Adnan menjadi Lieutenant Muda dan dipindahkan ke Singapura. Pada tahun 1941, Adnan, isterinya, dan dua anak lelakinya berpindah ke kawasan perumahan Singapura di Pasir Panjang. Kampung kecil ini dikhaskan untuk keluarga pegawai regimen Malaya dan NCO. Ia terbukti menjadi mercu tanda kehidupan Adnan. Hanya sehari selepas Jepun menyerang Pearl Harbor pada 7 Disember 1941, tentera ke-25 Jepun menyerang Malaya British dari darat, udara dan laut. Pertahanan British di tanah Melayu tidak mampu untuk menentang pencerobohan Jepun. Walaupun berani menentang, tentera British, Australia, India dan Malaya mendapati diri mereka gagal menentang tentera Jepun. Jepun mempunyai kelebihan dari segi artileri, unit perisai, kapal, dan kapal terbang. Mereka mengeksploitasi setiap peluang yang diberikan kepada mereka oleh pertahanan British yang tidak teratur di semenanjung. Selepas menakluki Pulau Pinang pada 17 Disember, Kuala Lumpur pada 11 Januari 1942 dan mengalahkan tentera bersekutu dalam pertempuran Muar, tentera Jepun telah membuka jalan ke arah kubu terakhir Tanah Melayu, Bandar Singapura. Semasa Jepun menghampiri Singapura, Adnan merasakan pertempuran terakhir sudah hampir. Dia menghantar isterinya yang sarat mengandung dan dua anak lelaki pulang ke Kajang. Inilah detik-detik terakhir Adnan bersama keluarganya. Pada 8 Februari, tentera Jepun mula mendarat di pantai barat laut Singapura. Pertempuran awal ditentang oleh Brigade ke-22 Australia yang tidak dapat menahan jumlah tentera Jepun yang lebih tinggi. Selepas menumpaskan tentangan Australia di utara, Jepun percaya bahawa tugas itu telah selesai dan mereka akan masuk ke Singapura. Dalam masa kurang dari seminggu, mereka berada di pintu gerbang kota. Adnan bin Saidi dan seluruh Brigade 1 Malaya telah dikerahkan ke Pematang Pasir Panjang, melindungi pendekatan barat ke bandar. Beliau dan 300 askar batalion pertama mengambil kedudukan di Bukit Candu. Ia adalah kawasan yang sama di mana Adnan tinggal bersama keluarganya.
Ia juga merupakan titik strategik yang menghadap ke seluruh bandar dan oleh itu perlu dilindungi dalam apa jua keadaan. Adnan berada di barisan hadapan pertahanan. Komander, Kapten Harry Rodwerith mengumpulkan orang-orangnya sebelum pertempuran. Dia memberitahu mereka bahawa tidak akan ada pengunduran dan mereka mesti mempertahankan bukit itu sehingga orang terakhir. Pada 13 Februari Kompeni C menghadapi ketibaan bahagian Chrysanthemum ke-18 Jepun yang elit. Serangan Jepun bermula dengan tembakan artileri dan mortar, kemudiannya diikuti dengan serangan gelombang manusia. Adnan dan platunnya seramai 42 orang berkubu di banglo berdekatan. Dengan hanya bersenjatakan senapang Lee Enfield, beberapa mesin gun Bren, dan bom tangan, mereka menangkis setiap percubaan Jepun untuk merampas kedudukan mereka. Kecewa kerana mendapat tentangan sengit, Jepun terpaksa melakukan muslihat. Mereka berpakaian seperti askar Punjabi dan cuba memperdaya Adnan supaya mempercayai bahawa bala bantuan akan tiba. Namun, usaha mereka sia-sia kerana Adnan melihat melalui penyamaran mereka. Dia tahu bahawa askar Punjabi sentiasa berbaris dalam bertiga, manakala Jepun yang menyamar mara dalam barisan berempat. Dia melepaskan tembakan ke arah musuh. Platunnya berjaya membunuh beberapa askar dan memaksa yang lain berundur. Sepanjang hari itu dan keesokan harinya, Adnan dan platunnya melawan serangan Jepun. Apabila kehabisan peluru, mereka mula menggunakan bom tangan. Pihak Jepun berkeras dan menyerang di bawah hujan bom tangan, tetapi Adnan dan orang-orangnya masih bertekad untuk berjuang hingga ke akhirnya. Apabila bom tangan habis, bayonet digunakan untuk melawan gelombang tentera Jepun. Walaupun lengannya cedera parah, Adnan berdiri di sebelah anak buahnya dan menembak musuh dengan pistolnya. Apabila semua tembakan dilepaskan, dia terus melawan dengan tangan kosong. Tidak akan ada pengunduran. Selepas 2 hari pertempuran sengit, Jepun berjaya menakluki Bukit Candu berkat bilangan mereka yang lebih ramai. Sebaik sahaja mereka mengawal berek, mereka mendapati Lieutenant Muda Adnan bin Saidi cedera parah. Menyedari Adnan berdegil enggan menyerah diri dan telah membunuh ramai askar, Jepun menggantung Adnan dengan kakinya di atas pokok ceri berhampiran. Kemudian mereka memukul dan menikamnya dengan bayonet hingga akhirnya mati. Pada hari berikutnya, Singapura jatuh. 2 hari kemudian, isteri Adnan, Sofiah, melahirkan seorang anak perempuan. Keberanian dan semangat juang Lieutenant Adnan diakui oleh Jeneral Tomoyuki Yamashita yang mengatakan jika ada 10 orang lagi seperti Lieutenant Adnan, Jepun memerlukan 10 batalion lagi untuk menakluk tanah Melayu. Hari ini, beberapa dekad selepas kematian Adnan bin Saidi yang heroik, keberanian beliau masih menjadi contoh moto Malaya, mati sebelum dihina. Al-Fatihah buat Allahyarham Lieutenant Muda Adnan bin Saidi yang gugur syahid di medan pertempuran bagi mempertahankan kedaulatan tanah air sehingga ketitisan darah terakhir.